Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Bonituri TV malam ini. Kerajaan Sabah membenarkan beberapa lagi sektor ekonomi beroperasi bermula hari ini selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Tahap 5 di negeri ini. Kerajaan Sabah membenarkan beberapa lagi sektor ekonomi beroperasi bermula hari ini selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Tahap 5 di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata, sektor yang kini dibuka adalah pelancongan domestik, aktiviti kebudayaan alam sekitar, hidupan liar dan taman-taman negeri, sukan dan rekreasi. Turut dibenarkan beroperasi ialah sektor perkhidmatan iktisas dan profesional, pengangkutan udara serta kedai menjual kenderaan bermotor, jentera berat dan basikal. Pergerakan merentas daerah juga dibenarkan sejak 4 Mei lalu. Pelaksanaan semua aktiviti dalam sektor yang dibenarkan dan rangkaiannya hendaklah mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan dan pihak yang berkaitan. Kerajaan negeri turut mengingatkan rakyat Sabah untuk terus mengamalkan penjarakan sosial, memakai pelitup muka dan sentiasa menggunakan pensanitasi tangan dalam semua urusan seharian untuk keselamatan diri, keluarga dan komuniti. Antara aktiviti yang dibenarkan di bawah sektor pelancongan, kebudayaan dan alam sekitar serta rangkaiannya adalah pelancongan domestik, perhotelan, kegiatan seni kraf, pakaian dan makanan tradisi yang tidak melebihi 10 orang. Semua operasi perhotelan adalah dibenarkan kecuali fasiliti hotel seperti surau, gimnasium, spa, sauna, lounge, kolam renang, bilik mesyuarat, dewan seminar, bilik latihan dan bufet. Aktiviti kunjungan riada, kajian, penyelidikan dan pemantauan alam sekitar termasuk perkhidmatan yang ditawarkan di taman-taman Sabah dan Santuari seperti Tebin Wildlife Resort, Denham Valley, Maleo Basin, Imbak Canyon, Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok, Taman Hidupan Liar Lok Kawi, Sanctuary Hidupan Liar Hilir Kinabatangan dan KK Wetland turut dibenarkan. Begitu juga aktiviti yang penuaian sarang burung, pengeluaran permit dan lesen hidupan liar. Kerajaan negeri juga memutuskan supaya bilangan penerbangan domestik ditambah dan menyeru syarikat-syarikat penerbangan supaya menambah bilangan penerbangan daripada Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang, Kota Baru, Alor, Kuching, Miri dan Bintulu ke Sabah dan sebaliknya. Penerbangan domestik dalam negeri Sabah turut dibenarkan. Sebarang aktiviti sukan yang melibatkan kontak antara individu seperti bola sepak, bola tampar dan tinju masih belum dibenarkan di Sabah. Menurut kenyataan Ketua Menteri, aktiviti sukan dan rekreasi yang dibenarkan ialah aktiviti sukan individu, sukan elit dan sukan berprestasi tinggi seperti olahraga, golf, tenis, e-sport, sukan bermotor Cup Prix, bowling padang, memanah, menembak, angkat berat, berbasikal, wushu, karate dalam kurungan kata dan taekwondo dalam kurungan kata serta bina badan. Turut dibenarkan aktiviti sukan dan rekreasi yang melibatkan tidak lebih 10 individu pada satu-satu masa seperti golf, berbasikal, sukan bermotor, jogging, senam aerobik dan lain-lain aktiviti senaman jasmani. Manakala rangkaian kemudahan sukan dan rekreasi seperti golf driving range, jogging track, lapang sasar memanah dan menembak dan taman awam samada di bawah kendalian kerajaan atau swasta juga dibenarkan. Pelaksanaan semua aktiviti sukan dan rangkaiannya hendaklah mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan dan pihak berkuasa berkaitan. Dengan pembukaan pelbagai sektor ekonomi di Sabah adalah menjadi tanggungjawab majikan dan pekerja serta pengguna untuk menjalankan tanggungjawab mereka dengan mengamalkan norma-norma baharu bagi memastikan jangkitan COVID-19 dapat dibendung. Mereka perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Ekoran Perkhidmatan Saringan COVID-19 di fasiliti kesihatan swasta yang agak terhad.
Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, semua majikan perlu memberi fokus kepada pelaksanaan SOP bagi memastikan ada saringan demam terhadap pekerja bergejala, penjarakan sosial, amalan pensanitasi tangan, penggunaan pelitup muka dan penjagaan kebersihan persekitaran. Beliau berkata norma baharu ini perlu diamalkan untuk melindungi pekerja dan pelanggan daripada jangkitan COVID-19. Beliau berkata dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 5 di Sabah, aktiviti kawalan dan pencegahan untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19 terus dipergiatkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Tambahnya aktiviti saringan bersasar dan pemantauan jangkitan COVID-19 di klinik kesihatan dan hospital terpilih di seluruh Sabah juga akan terus diperkukuhkan sehingga semalam hanya 20 kes aktif COVID-19 dicatatkan di Sabah daripada jumlah keseluruhan 317 kes sebelum ini selepas sebahagian besar pesakit pulih. Daerah yang masih mencatatkan kes aktif tertinggi setakat semalam adalah Kota Kinabalu dengan 6 kes yang masih dirawat di hospital, diikuti Tawau 4 kes aktif, 3 di Penampang dan Keningau 2 kes. Sementara itulah Datuk Tuaran Putatan, Ranau dan Beluran masing-masing merekodkan 1 kes aktif. Semalam, Sabah turut tidak mencatatkan sebarang kes baharu jangkitan wabak berkenaan yang memberi gambaran situasi penularan COVID-19 di negeri ini semakin terkawal. Perdana Menteri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB dilanjutkan 4 minggu lagi sehingga 9 Jun. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, berikutan itu semua peraturan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sepanjang PKPB perlu terus dipatuhi. Katanya 3 perayaan besar akan terkesan dengan lanjutan PKPB iaitu Pesta Kaamatan, Hari Gawai dan Hari Raya Aidilfitri. Katanya ketiga-tiga perayaan itu tidak boleh diraikan besar-besaran demi memastikan pencegahan wabak COVID-19 dapat diteruskan. Bagaimanapun katanya orang ramai dibenarkan menziarahi jiran tetangga di kawasan tempat tinggal masing-masing dengan had 20 maksimum orang sahaja. Tapi ini tidak bermakna kita tak boleh menyambut perayaan Aidilfitri, Pesta Kaamatan atau Hari Gawai. Ziarah menziarahi dibenarkan dalam kalangan jiran terdekat dan keluarga yang tinggal dalam negeri yang sama dengan had maksimum 20 orang pada satu-satu masa. Jadi tak perlulah buat jamuan besar-besaran ataupun rumah terbuka. Setiap keluarga hendaklah mematuhi SOP kesihatan seperti penjarakan sosial, pemakaian penutup mulut dan hidung dan amalan kebersihan kendiri seperti penggunaan hand sanitizer sepanjang sambutan perayaan ini. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas dari Putrajaya yang disiarkan secara langsung petang tadi. Jabatan Hidupan Liar Sabah sentiasa memantau dan berwaspada terhadap sebarang kemungkinan COVID-19 boleh menjangkiti hidupan liar di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liew berkata, penyelidik juga tidak menolak kemungkinan jangkitan terhadap hidupan liar seperti gorila, orang hutan dan monyet boleh berlaku. Atas sebab itu, semua pihak tidak boleh mengambil mudah sebarang risiko jangkitan dalam usaha membendung penularan pandemik COVID-19. Menurutnya, kaki tangan Jabatan Hidupan Liar Sabah masih melakukan kerja-kerja termasuk penyelenggaran di Pusat Pemulihan Orangutan Sepilok meskipun pusat itu ditutup kepada pengunjung sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Panas dan berhujan bukan penghalang bagi dua wakil amil untuk terus melaksanakan amanah membantu orang ramai menunaikan zakat tahun ini di kaki 5 bangunan berhadapan Masjid Al-Kautar, Jalan Pesisiran Tawau sejak 4 hari lalu. Meskipun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, ditambah lagi dengan ancaman wabak COVID-19 dan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ia tidak melunturkan semangat Abdul Hamid Radi, 49 tahun dan rakannya Yahya Rewan, 64 tahun untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada mereka. Menurut mereka, setiap wakil amil bertugas perlu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS) bagi mengurangkan risiko penularan virus itu sepanjang proses pembayaran zakat dilakukan. Ini termasuk penggunaan pen sanitasi tangan dan penjarakan sosial.
Sehubungan itu, mereka turut mengambil inisiatif menyediakan kerusi bagi membolehkan orang menunggu mengikut jarak yang bersesuaian. Seorang lagi wakil amil di Tawau, Muhammad Khaldun Jeffrey, 47 tahun, yang sudah hampir 12 tahun berkhidmat, berkata ini berkali pertama suasana kaunter zakat amat berbeza. Saudara, seseorang menganggap sekatan sebagai batu penghalang, sedangkan orang lain menganggapnya sebagai batu loncatan. Salvinus Saribun, BTTV.